A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Pada hari ini kita dapat kembali semula dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz. Pada hari ini kita dalam perbincangan topik hadis yang mana kita akan membincangkan tentang ujian penghapus dosa. Setiap manusia tidak lari dari ujian dan rintangan. Sebagai tanda Allah nak lihat sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pastikan kita mengekalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib, iaitu mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik para penonton, bagi mereka yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz untuk kita bertanyakan soalan, dan juga boleh call kita di talian yang tertera. Dan juga para penonton, jangan lupa tekan butang like dan kongsi agar lebih ramai yang menonton program kita pada hari ini. Baik para penonton, bagi mengupas topik perbincangan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tuan guru kita, iaitu Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Daiman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kita pada hari ini, dan juga para penonton teruskan fokus bersama dengan kita dalam tempoh 2 jam pada hari ini membincangkan topik berkaitan dengan ujian penghapus dosa. Tapi sebelum kita nak teruskan perbincangan kita pada hari ini, apa kata Datuk? Jom kita lihat dulu apakah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Dipersilakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kepada Dai Aiman dan juga para penonton yang berdekat sekalian. Jadi kita bincang satu topik yang penting berkaitan dengan musibah yang berlaku dalam kehidupan kita, ujian yang berlaku dalam kehidupan kita, balak yang berlaku dalam kehidupan seseorang daripada kita. Ya, sebelum tu Dai Aiman yang dimuliakan Allah sekalian dan juga para penonton, saya baca satu ayat dulu yang berkaitan tentang isu ini, iaitu firman Allah SWT daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang sabar, iaitu mereka yang bila ditimpa satu ujian, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya daripada Allah kami datang, kepadanya kami akan dikembalikan. Mereka itulah yang akan memperoleh selawat dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Baik, ini base kita yang pertama, foundation kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan juga para ulama hadis menilainya sebagai hadis sahih, yaitu sabda Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukata yushaqwaha illa kafarallahu biha min khatayahu. Dalam hadis yang kedua ni merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, iaitu Nabi bersabda, tidaklah seseorang muslim itu ditimpa suatu kesusahan, keletihan, penyakit, kesedihan, gangguan, kegelisahan, hingga duri yang kecil yang mencucuk kakinya pun padanya merupakan penghapusan kepada dosa-dosanya yang banyak. Jadi Dai Aiman dan para penonton dimuliakan sekalian, ini satu mukadimah yang penting untuk kita faham, iaitu sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita, ujian ini ibarat hujan dengan panas. Ada ketika keadaan tenang, ada ketika keadaan jadi gurur, gelap dan sebagainya. Jadi ujian ni tak lain tak bukan hadir dalam kehidupan seseorang muslim, ikut apa yang dijelaskan daripada ayat Allah ni tadi dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang kelemahan kita dan kehendak Allah di sebalik apa yang berlaku itu adanya pengampunan, adanya penghapusan kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Maknanya Ustaz, kalau kita lihat kat sini tadi Ustaz dah kod satu perkara yang cukup penting, iaitu terkena duri kecil itu juga merupakan satu ujian yang menghapuskan dosa Ustaz. Jadi kita nak terus kepada soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Datuk Dr. Zahzan dari Aiman, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ujian yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seharian. Adakah seorang yang kurang pahala dari sudut ibadah dengan ujian yang diberikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pahala dari jalan bukan ibadah? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih. Persilakan Datuk. Masya-Allah. Soalan ni kalau kita lihat ada jawapannya dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Abu Ya'la dan juga Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, iaitu Nabi SAW sabda, inna rajula la yakunu lahu 'indallahil manzila ma yablughaha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yubalighahu iyaha. Seorang mukmin itu telah pun ditentukan kedudukannya di sisi Allah, ada pangkatnya di sisi Allah, tapi dia tidak akan mencapai pangkat tersebut melainkan satu ujian kena padanya kerana amalan dia yang tidak seberapa. Dengan itu baik, kerana amalan yang tidak mencukupi, maka dia tidak akan capai darjat yang dikehendaki itu. Maka Allah pun mengujinya dengan ujian tertentu sehingga dia mencapai darjat tersebut. Contoh dalam pekerjaan pada hari ini, tuan-tuan bekerja di mana tempat sekalipun, jabatan kerajaan ke, swasta ke, tentu kita dalam hidup ni nak mencapai sesuatu, kita letak target, kena ada dream lah. Kalau kita tak ada dream ni, kita memang manusia yang susahlah nak maju ke hadapan. Ya, kita sekurang-kurangnya pun ada niat nak pergi haji bila, nak ada rumah sendiri bila, contoh nak ada kenderaan yang selesa sikit untuk anak isteri, contoh. Maka kita letakkan target dalam hidup kita. Tapi nak capai ke target itu, kita kena usaha. Usaha mungkin dalam perkhidmatan sebagai contohnya, di samping kita mempunyai performance yang terbaik, majikan akan kenakan ujian. Seorang yang antara orang paling berjaya berniaga di Malaysia ni bercerita, macam mana Ustaz nak uji staf Ustaz, dia kata. Saya ni Ustaz, dia bercerita bersama seorang usahawan Melayu yang sangat berjaya. Saya uji dia, saya bagi dia wang. Pada hari ini bagi RM500 supaya dia bank in, contoh. Kemudian nampak dia mempunyai amanah yang tinggi. Bagi dia tinggi pula, bagi dia berikutnya, bagi dia tanggungjawab, bagi dia kereta. Nanti kalau anak-anak saya kahwin, kata orang kaya ini, maka saya panggil dia untuk bertugas seolah jadi macam apa dipanggil orang yang bertugas pada hari perkahwinan tu? Event management. Event management. Betul ke Ustaz? Betul lebih kurang lah. Kalau orang Melayu dulu dia ada bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa klasik dia lah. Penanggar ke Ustaz? Apa dia? Penanggar ke? Penanggar, ya betul. Saya tak pandai sangat Melayu dah. Jadi dia amanah sebagai penanggar. Tanggungjawab layan orang. Tak ada duit yang diberikan Ustaz. Tapi tengok kat situ komitmen dia. Nak program itu berjaya dengan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kalau kita buat tamsilan, walillahil mathalul a'la, Allah ni terlalu indah, terlalu hebat, terlalu agung. Tak boleh nak kita samakan dengan keadaan kita kemanusiaan, tetapi kita min wajib taqrib untuk bagi satu tamsilan mendekatkan kefahaman. Iaitu bila seseorang itu ditentukan Allah kedudukannya tinggi tapi amalannya kurang. Amalannya tak seberapa. Tapi kerana dia punya kedudukan di sisi Allah telah letakkan, maka Allah menguji dia. Kerana segala ujian datang dengan Allah. Dan sesetengah ulama tasawuf kata, barangkali pendapat ni pun ada asasnya juga walaupun ditolak oleh kebanyakan para ulama hadis. Iaitu bila kita sakit, kita akan keluar perkataan apa? Allah. Mulut Allah lama. Mereka berkata mungkin itu pun diprogramkan dalam diri seseorang manusia untuk menyingkatkan perkataan Allah. Nak menceritakan kepada kita bahawa fitrah dalam diri ini tentu kebergantungan itu kepada Allah tetap ada. Jadi orang ni tadi ujiannya dalam hidup kerana mungkin anak dia sakit. Mungkin dia ditipu orang. Mungkin dia dizalimi orang. Mungkin orang hutang pada dia tidak dibayar. Kerana amalan-amalan tahajud dikurang, duha dikurang, sembahyang nawafil dikurang, qabliyah ba'diyah dia mungkin tidak ada. Tetapi Allah mengkehendaki untuk dia pangkat yang tertentu, maka dengan sebab ujian yang lalui itu Allah menyampaikannya kepada darjat tersebut. Dan memang ada hadis yang menunjukkan perkara ini. Maknanya Ustaz, dekat sini kalau kita boleh faham apa yang Ustaz sebutkan pada awal pertemuan kita pada hari ini, ujian itu sebenarnya Allah nak tingkatkan darjat seseorang dan juga nak menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, dan selepas ini kita nak tahu daripada Al-Fadhil Ustaz, apakah dia sebenarnya Allah datangkan ujian ini sebab Allah tak sayang kat kita ke, ataupun mungkin ada sebab-sebab tertentu. Baik, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak ada siapa pun yang terlepas daripada ujian di atas muka bumi ini. Tidak ada sebab lain melainkan Allah nak menaikkan darjat kita. Baik para penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di talian tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dah ni, Cik Omar ni. Silakan. Ya, betul. Saya ini Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di soalan saya begini Datuk. Datuk, kita ni kalau ujian ni dia datang bukannya sama Datuk Ada yang datang dengan cara bentuk kegembiraan, kebahagiaan, kekayaan. Ini juga bentuk ujian. Tapi apabila kebahagiaan, kekayaan dan kegembiraan ini kita redha, kita suka sangat kalau ujian bentuk macam ini. Dan ini yang kadang-kadang kita pun lupa diri juga. Jadi, tapi sebaliknya lah, ujian itu kalau datang bentuk sakit, kematian, kedukaan, ini yang kita rasa kadang-kadang kita ni mengeluh. Ada yang mengatakan, Allah nak uji aku. Kenapalah dia uji aku macam ni? Kenapa tak orang lain? Ya, kenapa kena aku? Jadi macam-macam keluhan yang begini, Datuk. Jadi soalan saya, Datuk, adakah sekiranya kita redha dengan kegembiraan, kebahagiaan, ujian berbentuk kegembiraan, kebahagiaan ini, tetapi kita seolah-olah mengeluh atau tidak dapat menerima apabila ujian itu berbentuk sakit, kematian, namun sekali orang yang tersayang itu kematian orang yang tersayang. Ini yang kadang-kadang kita hilang ingatan dan sebagainya. Apakah ini juga boleh merosakkan iman seseorang itu, Datuk? Itu soalan saya, Datuk. Dai, terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid. Ustaz, bagaimana tu Ustaz? Nak ujian yang senang-senang je. Ujian sakit-sakit tu tak nak lah Ustaz. Jadi memang betul apa yang disebutkan tadi, wa nabluukum bil khairi wasyarri bisyarri wal khairi fitnah. Ujian dalam kehidupan berlaku dengan kesenangan, dengan kesusahan. Semuanya ujian daripada Allah Taala. Dan perkataan fitnah yang dirujuk dalam Quran adalah merujuk pada ujian sebenarnya. Bukan kita orang Melayu kadang-kadang kita faham makna fitnah ni tuduhan. Ini adalah satu perspektif yang salah terhadap ayat Quran. Kerana ada yang menterjemahkan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, dan mengatakan menuduh orang itu lebih bahaya daripada membunuh. Sebenarnya membunuh orang itu dosa yang sangat besar. Memfitnah orang pun dosa besar juga. Tapi perkataan yang dirujuk dalam Quran, fitnah ini adalah ujian sebenarnya. Ini penterjemahan yang kurang tepatlah kalau kita sebut bahasa Melayu. Fitnah ini adalah tuduhan semata-mata. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab konteksnya sangat luas. Baik, kembali kepada topik yang dikemukakan tadi. Sebenarnya ayat yang telah saya bacakan awal-awal tadi, bila Allah menceritakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, manusia ni bila berlaku ujian, mereka terbahagi kepada dua jenis. Inqasama ila qismain, terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sabirin, yang kedua dipanggil jazi'in. Apa tu Ustaz? Jazi'in. Yang perkataan jaza', sabar. Sabar ni berarti tuan-tuan, bila ditimpa ujian, maka ujian kesusahan maksud saya kerana ujian kesenangan manusia bersyukur biasanya, tapi ujian yang bersifat kepayahan ni susah nak dapat orang yang sabar. Termasuklah sebuah hadis yang berlaku pada zaman Nabi yang menceritakan bahawa Nabi menziarahi seorang perempuan yang mengalami kematian. Perempuan itu kelihatan memberontak dengan ujian berlaku. Nabi SAW berkata kepadanya, sabar. Dia kata, cakap senang. Seolah-olah macam tu dia cakap. Maka sahabat Nabi kata, kau tahu tak dengan siapa kau bercakap? Kau cakap dengan Rasulullah tau. Dia tidak mengenali Rasulullah SAW. Jadi di sini Nabi telah menyatakan, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar ini ketika hentakan kali pertama itu berlaku, berarti kesukaran itu diterima buat kali pertama. Begini. Kata para ulama, sabar ni berarti bila berlaku satu perkara yang berat, seorang itu mungkin akan menangis. Nabi SAW sendiri pun menangis bila ditimpa ujian kewafatan putera bongsu baginda namanya Ibrahim AS. Nangis Nabi SAW. Dalam hadis-hadis saya menceritakan, Nabi berkata, wa inna ala firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Kami berpisah denganmu, kami sedih wahai Ibrahim. Wala naqulu ila ma yurdi rabbana. Kami tidak berkata apa-apa wahai Ibrahim, melainkan apa yang Tuhan ridha, apa yang Allah ridha, apa yang Tuhan kami ridha. Jadi menangis itu memang kebiasaan manusia. Ada fitrah, bila mengalami satu kesukaran, seorang itu menangis. Tapi jangan sampai kepada memberontak. Memberontak ni dipanggil sebagai jaza'.
Kerana itu dalam hadis bila kita baca, Nabi SAW telah pun menyatakan bahawa inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman yarda falahu ridha wa man yaskhat falahu sakhat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini dari Ibn Majah dan lain, Nabi bersabda bahawa sungguhnya Allah SWT akan menguji seseorang. Balasan yang tinggi bersama dengan tingginya nilai ujian yang berlaku dalam kehidupan. Lagi besar ujian, lagi besar pulangan. Ya. Dan Allah bila mencintai satu golongan, Allah akan menguji mereka. Sesiapa yang redha dengan ujian Allah, maka baginya keridaan daripada Allah. Sesiapa yang memberontak, maka baginya kemurkaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, sebagai contoh, seorang kena jaga ayah dia sakit di hospital. Orang tu sakit. Dengan tak ingatnya, semayangnya, wuduknya nak kena uruskan, najisnya, pampersnya nak kena tukarkan. Ayah ni pula tak ada kaki sebagai contoh. Cuba bayangkan suasana itu berlaku kepada seseorang. Anda kena buat. Tak ada orang yang akan boleh buat benda itu. Anda anak kena buat. Anda anak lelaki salah-satunya, anda kena buat. Kakak tak akan mampu buat. Maka buatlah dengan penuh rasa keridaan dan tarbiyah daripada Allah. Daripada anda marah-marah, anda memberontak, hantar mesej yang bukan-bukan kepada orang, adik-beradik, mengatakan lain tak bertanggungjawab, padahal yang lain pun bantu dengan kemampuan masing-masing. Bila anda lakukan perkara ini, anda dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ada semangat seperti ini, memang tak ada pahala, mungkin dosa pula di sisi Allah dan penat saja. Maka begitulah tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam kehidupan bila berlaku ujian, kesenangan, memang ramai orang tak sedar, orang gembira, seronok. Sebab Allah menyatakan wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit saja orang yang bersyukur. Maknanya kena ujian nikmat ni menyebabkan orang lupa. Tapi bila ujian musibah, baru diingat Allah SWT. Pada masa itu dia sembahyang duha, pada masa itu dia sedekah, pada masa itu dia bangun tahajud, pada masa itu dia banyakkan zikrullah. Pada masa itu nazar pun difikir, aku ni ada nazar ke tidak, tak pernah tunai agaknya, maka Allah hukum. Pada waktu itu banyak muhasabah berlaku. Ya, kan itu tuan-tuan yang mulia sekalian. Sebenarnya dalam hadis lain Tirmizi, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu syara'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dara fakana apabila ditimpa satu kebaikan dia bersyukur, apabila ditimpa satu ujian dia bersabar. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara itu tidak akan berlaku melainkan kepada orang beriman sahaja. Dapat nikmat bersyukur, kena ujian ingat pada Allah dan sabar dan jangan memberontak. Maknanya jazak ni tadi memberontak. Maka Allah Ta'ala akan bagi kepada seseorang itu pahala yang besar di sisinya. Ini tanda orang beriman, Ustaz. Ya. Maknanya bila Ustaz bagi satu ukuran tadi, makin tinggi ujian dia, makin Allah sayangkan dia, Ustaz. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Boleh kita raikan, Ustaz? Silakan. Okey. Assalamualaikum, Kak Yat. Apa khabar? Waalaikumsalam, Dr. Aiman. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah, Dr. Okey. Terima kasih, Dr. Silakan, Kak Yat. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat ada dua soalan. Soalan pertama, terkadang manusia ni bila diuji dalam sakit tetapi masih lupa untuk melakukan ketaatan. Sebagai contoh, macam kita tengok di hospital, masih ada yang tak semayang, Ustaz. Begitu juga kalau dalam musibah banjir di pusat-pusat perlindungan, kadang pun masih ada yang tak solat, Ustaz. Dan lagi satu soalan Kak Yat, Ustaz, adakah akan menggugat akidah sekiranya bila kita diuji, kita akan memberi alasan, kalaulah dulu aku jaga kesihatan, mesti aku tak sakit macam ni. Dan macam-macam alasan lagi, Ustaz. Itu saja Kak Yat nak tanya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Yat. Betul, Ustaz. Kadang-kadang dah diuji pun masih lupa nak ingat Allah. Dan waktu saat diuji, Ustaz, dia throwback pula. Kalaulah aku tak pergi sana tu, tak ada aku jadi sakit macam ni. Silakan, Ustaz. Baik, kalau kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat ke-168, para penonton sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatta'nahum fil ardi umama, minhumus salihun wa minhum duna zalik, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Maksudnya, dan kami telah pun pecahkan mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Antaranya orang yang saleh, antaranya yang tidak saleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk supaya mereka kembali kepada Allah SWT. Dekat hujung ayat ni, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Kata tamsilan antara yang paling menarik oleh Imam Mutawi Sya'rawi, seorang di tafsir yang terkemuka dari Mesir, bahawa kalau seseorang ibu ini marah pada anak yang disayanginya, mungkin dicubitnya, disebatnya,
Maka anak ni pun lari keluar daripada rumah, duduk main dengan kawan-kawan. Katalah perkara ni berlaku pukul 11 pagi, dia pun main dengan kawan, anak kecil ni main, budak 10-12 tahun ni, dia main sampai ke maghrib. Dah dekat maghrib baru dia ingat, alamak, semua orang balik ke rumah. Aku nak pergi mana ni? Aku gaduh dengan mak ni. Maka budak kecil ni pun balik ke rumah. Tapi dia takut nak masuk. Dia pun duduk kat pintu rumah, ketuk pintu rumah perlahan. Mak dia pun ingat ada kucing ke apa dekat pintu ni. Mak dia pun buka. Allah, anakku. Ibu yang pengasih ni sayang pada anaknya. Maka lekala-lekala peluknya, dia dakap ni, kau dah makan ke nak? Itu soalan ibu yang pertama. Betul tak? Dia tak sebut. Macam biasa buat lah, Ustaz. Macam tu. Macam biasa buat lah dulu, Ustaz. Jadi kita macam tu. Ibu ni peluk, cik, kenapa kau nak kotor kau? Kau dah makan ke belum? Ibu ni melupakan semua sejarah yang berlaku pagi tadi ketika berlaku persisihan. Wallah, tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, kita baca dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dalam satu peperangan, ya. Maka seorang perempuan mencari-cari anaknya. Oh, mana anakku? Dia macam kita bayangkan kehilangan anak. Dia pergi kat anak orang, dia peluk, tengok. Bukan. Pergi. Bukan. Mukanya sangat gelisah, kelang kabut, ketakutan yang terbayang pada wajahnya itu. Sehingga bila dia mencari, jumpa anak dia peluk anaknya, diciumnya. Maka Nabi bersabda pada para sahabat, nampak tak perempuan itu dengan anaknya, kelakuan, gelagatnya, nampak tak? Nampak, wahai Rasulullah, mereka berkata. Sahabat-sahabat jawab. Rasulullah bertanya, agak-agak perempuan tu nak tak campakkan anak dimasuk ke dalam hati? Takkanlah Rasulullah. Takkan mereka buat begitu, wahai Rasulullah. Anak tu disayangi, tengok dia cari susah payah, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, semuanya cinta Allah kepada seseorang daripada kita melebihi cinta perempuan itu kepada anaknya yang bimbang anaknya diapa-apakan. Maka tuan-tuan, kembali kepada apa yang kita gambarkan kat sini. Orang yang tidak ingat Allah waktu dia susah adalah semalang-malang manusia sebenarnya. Kerana ujian yang Allah kenakan itu supaya dia kembali kepada Allah pun dia tidak kembali. Dan sebenarnya kata para ulama, contohnya Imam Tawri Syarawi, begitu juga Dr. Ratib Nabulisi, seorang ulama tafsir yang terkemuka dari Syria yang masih hidup pada hari ini, bercerita sebenarnya bila berlaku satu kebengkokan, penyimpangan dalam hidup kita, inhiraf, maka nanti Allah akan kirim satu mesej. Contoh maka seorang ni dia lalai, mungkin dia lambatkan sembahyang, mungkin dia tak pergi sembahyang Jumaat, maka dalam keadaan yang bukan pandemik lah, maksudnya sengaja tak pergi, maka nanti Allah kirimkan satu penyakit kepadanya. Kirimkan sesuatu kepadanya, mungkin barang dia hilang. Mungkin dia tidak naikkan pangkat. Mungkin ujian yang masih boleh bertahan lagi. Sebab ujian dalam Al-Quran kita akan sebut perkataan ba'sa wa dharra. Ada dua beza. Ba'sun dengan perkataan dharratun. Berbeza. Perkataan yang berbeza. Jadi kalau perkataan ba'sa ni merujuk kepada satu kesukaran tapi tidak melibatkan tubuh badan lagi. Mungkin dibuang kerja, tidak naikkan pangkat, dicuri orang, barang berharganya. Maka Allah kirim satu mesej kepadanya. Kalau dia lalai juga tuan-tuan, maka datang dharra. Dharra ni bersifat penyakit. Maka pada masa itu dia kena penyakit tertentu dan dia pun terpaksa jumpa dengan doktor, dia pun terpaksa spend masa banyak ke hospital. Ia merupakan muhasabah untuk diri bahawa ada satu benda yang dia kena luruskan dalam hidup. Jadi begitu kasih sayang Allah kepada seseorang untuk dia sedar atas kesilapannya. Tapi kalau saya tak pergi tempat tu, Ustaz, tak kena COVID, Ustaz. Berkalau-kalau pula. Lepas ni kita jawab, boleh, Ustaz? Ya, Okey, para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tajalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Semua sebab awak lah ni. Awak yang ajak saya balik kampung. Kan kita dah kena dah jangkitan COVID ni. Ustaz, contohlah kan. Kadang-kadang setengah orang tu dia berkalau-kalau pula. Kalaulah kita tak buat macam ni, tak kena macam ni. Dia throwback balik, Ustaz. Macam mana dengan orang macam ni, Ustaz? Baik, yang dimaksudkan Nabi SAW adalah hadis sahih riwayat Muslim, bahawa Nabi kita mengingatkan dengan bersabda, in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kaza wa kaza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftaha amal syaitan. Dalam hadis Muslim ini Nabi telah bersabda bahawa manusia yang tidak beriman ini, yang kurang imannya, dia yang penyakit pada imannya akan berkata,
Kalau aku tak buat begini, maka nescaya tak berjadi begini. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan dalam hadis ini, kalau kita orang beriman, jawablah bila berlaku satu perkara, qadarullah, yang merupakan qadar Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah tetapkan, maka itulah yang berlaku. Jangan kamu ulas dengan mengatakan kalau, kerana sebenarnya dalam kehidupan ini, tuan-tuan, kata Imam Nawawi menjelaskan hadis Muslim ini dalam syarahnya, bahawa syaitan ini peranannya adalah untuk menimbulkan rasa sedih dalam diri kita. Orang beriman yang mencapai taraf kewalian. Kewalian ni bukan berarti terbang kat udara, jangan tahi. Mana kewalian ni adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, sembahyang dia jaga, kehidupannya tenang, lapang, redha, syukur dan sebagainya. Maka ini dipanggil wali Allah. Jadi seseorang wali Allah SWT ni, Allah cabut daripada dia dua perkara. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah ni Allah hilangkan daripada dia dua perkara. Yang pertama, dia tidak ada kesedihan pada benda yang telah berlaku, dan dia tidak ada rasa bimbang pada benda yang belum terjadi. Dua perkara. Kerana dalam hidup ini, seseorang bila mengingatkan kesilapannya, contoh kepada ayahnya yang telah meninggal dunia, maka hati itu akan berserabut dengan macam-macam rasa kebersalahan, rasa ketidaktenangan. Memanglah setiap orang ni memang melakukan dosa, tidak maksum. Kalau ayah telah meninggal dunia, Nabi menganjurkan kepada kita untuk baik kepadanya, masih ada peluang. Mendoakan untuknya, istighfar untuknya, tunaikan nazar dia, buat baik dengan orang yang punya hubungan kekeluargaan dengannya, silaturahim. Ya, menunaikan sumpahnya. Ini 5 perkara kita boleh tunaikan dan kita masih dapat keampunan daripada ayah ibu yang telah pergi dengan izin Allah, kata sabda Nabi SAW. Jadi balik kepada perkara ini tadi, kalau kita lihat ya, bahawa perasaan kalau ini adalah menjerumuskan kita kepada rasa sedih terhadap benda yang kita dah tak boleh nak rewind balik semula. Tak boleh nak reverse ke belakang balik semula. Memadailah kita faham satu hadis bahawa Nabi SAW menjelaskan, sungguhnya Allah telah pun menetapkan kadar ni 50,000 tahun sebelum kejadian segala benda. Jadi memang Allah telah tetapkan, mahma fa'alta, apa saja engkau buat, engkau tidak akan dapat mengubah ketetapan yang telah ada dalam kudrat, dalam iradat, dalam pengetahuan, dalam ilmu Allah yang maha luas itu. Jadi apa kita nak buat? Kita terima dia redha. Itu seorang beriman, dia ada perasaan redha. Dah benda ni berlaku, nak buat macam mana? Kita macam cerita berlaku pada golongan munafikun yang menuduh orang Islam. Ya, kalaulah kamu tidak pergi perang, ma kutiltu maha huna, lalu Allah jawab, kulau kuntum fi buyutikum la barazina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Allah menjelaskan, kalau kamu berada dalam rumah kamu pun, saya orang akan datang untuk bunuh kamu. Mana lebih baik, kamu mati di medan jihad sebagai seorang syahid ataupun kamu mati atas katil? Maka perasaan yang wujud pada orang-orang yang lemah iman dan golongan munafik yang Allah sebut dalam Quran untuk reverse ke belakang dengan tujuan untuk merasakan kesedihan dan tidak kelayakan ilmu Allah dalam satu pentadbirannya. Ini tak boleh. Kita rasakan bahawa tentu kadar ini tidak bagus untuk aku. Kalau boleh aku nak reverse ke belakang balik semula. Tak boleh, tuan-tuan. Memang tidak akan berlaku benda itu. Kerana segala-galanya telah pun ditetapkan di Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum kejadian semuanya sekali. Jadi sebagai seorang beriman, jangan sekali-sekali kita menggunakan perkataan kalau. Melainkan kalau itu untuk memperbaiki diri kita. Ini satu bentuk yang lain. Ya, kalau saya belajar dulu ilmu ni, tentu saya tak tersilap pada hari ini. Ini lain kan? Ini bentuknya proaktif kan? Yang tadi bentuknya penyesalan kan? Ya, kalau dulu ayah hantar kau kat Mahat Tafiz nak, tentu pada hari ini kau boleh bantu kami dengan keluarga. Tapi dulu, yelah, ayah tak terfikir benda ni semua. Ini kata-kata yang bentuk proaktif, productivity. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dulu kalau ayah bertugas sungguh-sungguh, tentulah kehidupan kita lebih baik pada hari ini. Itu satu bentuk renungan muhasabah. Yang tadi penyesalan. Yang tadi penyesalan yang tidak dibolehkan kerana kita seolah-olah argue ketetapan yang ada di sisi Allah SWT. Jadi dua beza sebenarnya. Kena move on lah, Ustaz. Ya, kena move on. Betul. Apa saja ujian yang kita dapat tu, kita kena move on lah. Yang penting, Ustaz, kita tengok apa yang perlu kita buat di masa akan datang. Ni ada suri rumah ni, Ustaz. Dia nak tanya satu soalan ni, Ustaz. Ya. Kita bersama dengan Mazni Hassan. Assalamualaikum, Ustaz dan Da'i. Setiap suatu ujian itu datang adalah penghapus dosa bagi orang-orang mukmin. Ujian yang dimaksudkan itu adalah hanya berupa kesakitan sahaja. Penat dalam menguruskan rumah tangga, adakah juga dikira sebagai ujian dan menjadi asbab terhapusnya dosa-dosa? Mohon bicara Ustaz, terima kasih. Ustaz, daripada tadi kita sebut pasal orang sakit ni adalah satu ujian. Ni menguruskan rumah tangga ni pun susah juga, Ustaz. Ya. Adakah ia merupakan satu ujian penghapus dosa juga, Ustaz? Silakan. Ya. Mungkin seorang rumah tangga merasa penat menguruskan keluarga, anak-anak dan sebagainya.
Anak-anak pula suka buat sepah-sepah. Ya, suami kena balik order teh tarik 1, mi goreng 2. Betul lah Ustaz. Ya, jadi sebenarnya perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, satu hari Nabi SAW ditemui oleh puterinya yang tercinta bernama Fatimah radhiyallahu anha dan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kehidupan kami serba cukup, alhamdulillah, cuma sederhana. Sayyidina Ali hidup sederhana, kais pagi makan pagi, ke petang ke petang, hidupnya sangat sederhana. Dan Rasulullah pegang tangan Fatimah yang kematu, macam batu, keras. Kerana Fatimah ni mengangkat air yang jaraknya lebih kurang dalam 500 meter. Untuk mengangkat air, bawa pulang ke rumah, basuh baju, sediakan makanan untuk anak-anak, basuh kekotoran dan sebagainya. Ya, maka Nabi SAW telah pun diminta oleh Fatimah dalam hadis ini pembantu untuk meringankan kerja-kerja di rumah. Tapi Rasulullah SAW tidak mahu mengamalkan satu dasar yang mana memberi kesenangan kepada keluarga sedangkan orang lain lebih memerlukan. Maka Rasulullah pun mewasiatkan puterinya yang tercinta dengan satu yang saya wasiatkan kepada tuan-tuan perempuan sebelum jawab soalan ni. Iaitu sebelum tidur setiap malam amalkan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, macam lepas sembahyang, wirid lepas sembahyang. Dan sempurnakan dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Maka dengan sebab bacaan itu akan meringankan semua beban yang kau alami wahai Fatimah, putriku yang tercinta. Ya, begitulah maksud hadis yang Nabi terangkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kita juga sesuai dan sangat patut mengamalkan doa ini, utamanya untuk kaum wanita. Jadi balik kepada kisah tadi, bahawa hadis yang mula-mula kita ungkapkan, kita bincangkan merupakan hadis sahih. Ya, bahawa Nabi SAW telah pun menjelaskan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegelisahan, sehingga duri kecil yang tercucuk pada kakinya pun, melainkan pada ujian yang berlaku itu, maka ia merupakan penghapusan kepada sebahagian daripada dosa-dosa kita yang banyak. Ya, bahkan para ulama menjelaskan perkataan wasab ini berpadukan kepada ayat Allah walahum azabun wasib dan surah As-Saffat, iaitu merujuk kepada satu rasa sakit yang berterusan. Ya, kita menguruskan rumah, contohnya sakit belakang, sakit kaki, kan, pening kepala, kena migraine pula. Bagaimana ibu ni punya jasa besar kepada anak-anaknya. Kalau anaknya sakit, pantang je beritahu suami untuk bawa pergi ke klinik, hospital sebagainya. Tapi dia sendiri sakit, lupa nak cakap. Hebat ibu-ibu kita. Wakil wanita yang ada di rumah semua, isteri-isteri sebagai contohnya. Ini pujian Allah untuk kalian, pujian Rasulullah untuk kalian. Begitu tinggi martabat kalian di sisi Allah bila bersabar di atas kesahan itu, kepenatan itu. Tak berehat Masya Allah. Kalau kita pergi ofis ni, kita nampak kat kilometer kita berapa klaim yang kita nak buat barangkali. Tapi isteri kita kalau letakkan meter kat kakinya itu, berjalan satu hari ke timur, ke barat, keluar, ke dalam. Betul Ustaz. Berlari dan sebagainya. Uruskan itu, uruskan ini. Lebih jauh, lebih banyak daripada kilometer yang kita lalui ketika menaiki kenderaan. Kita pun tidak tahu. Maka tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, kaum wanita yang dimuliakan Allah sekalian, isteri-isteri, bila disebut dalam hadis Nabi kat sini, merupakan ganjaran Allah untuk kalian. Pahala yang tidak berhenti-henti. Ya, maknanya reward yang berbentuk akhirat yang kadang-kadang tak dimengerti, difahami oleh ramai orang, kecuali mereka yang punya iman dalam hati. Tu Kak Mazni kita nak pergi buat teh tarik je Ustaz sementara rehat ni. Sebab dia nak dapatkan pahala tu Ustaz, penghapus dosa tu. Okey, para penonton sekalian, apa saja yang anda buat di rumah sana untuk keluarga, itu satu amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangkir. Sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati.
yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, penentu masa depan, hidup akhirat kita kekal selamanya. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, ujian penghapus dosa. Baik Ustaz, saya ada seorang kawan ni Ustaz. Dia miskin Ustaz. Saya rasa memang padanlah dengan muka dia. Sebab dulu Ustaz, waktu kecil-kecil, dia ni memang buas betul dekat sekolah. Suka nyakat orang, suka kutuk orang. Padanlah muka sekarang ni. Dah jadi miskin. Jadi Ustaz, dia ada seorang sahabat kita nak tanya satu soalan lah tentang isu ni. Dia nak tanya Ustaz, berkaitan dengan bagaimana untuk membetulkan persepsi setengah orang yang memandang sesuatu ujian dan tidak menghakimi orang lain atas ujian yang menimpa adalah kifarah buat mereka. Sebaliknya, menghulurkan bantuan dan mendoakan mereka. Mohon Ustaz kongsikan biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, da'i dan penonton yang mulia sekalian, kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah SWT. Walaupun Allah menjelaskan wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa sahaja yang menimpa kamu sebenarnya menghapuskan dosa-dosa kamu. Dan Allah beri keampunan yang kamu tidak tahu, banyak keampunan diberikan. Tetapi dalam hadis yang lain yang telah saya bacakan tadi, wala yazalul bala bil mu'min hatta yalqallahu ma alaihi khati'atun. Orang-orang beriman Allah beri kepadanya ujian dengan tujuan supaya naik darjat, supaya ke akhirat besok dia bertemu Allah tak ada beban yang dibawanya. Maknanya semua hutang-hutangnya di dunia dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi kita tidak tahu yang mana satu. Bila kita tidak tahu yang mana satu, kita tak boleh menghukum orang. Tak boleh menghukum orang. Memadailah orang yang ditimpa ujian itu dia sendiri buat muhasabah diri. Apakah ini kerana kesilapan aku? Adakah aku tidak menjaga ayah ibu aku? Aku berkira-kira dengan adik-adik aku ke? Ataupun aku ni suka melambat-lambatkan bayar hutang ke? Ataupun nazar aku tidak tunaikan ke? Ataupun haji aku lambatkan ke? Memadailah dia untuk muhasabah perkara tersebut tanpa perlu orang lain menghukum perkara yang berlaku itu. Dan sebenarnya memang dalam Islam diajar kita untuk meraihkan orang yang timpa musibah. Sebagai contohnya, bila keluarga Ja'far radhiyallahu anhu mendapat perkhabaran kematian Ja'far ni sebagai seorang syahid dalam perang Mu'tah. Kita tahu ya, perang Mu'tah ni menyaksikan 3 orang jeneral yang dilantik Nabi telah pun terkorban sebelum umat Islam buat keputusan untuk lantik Khalid Walid. Pertama yang wafat Zaid bin Harisah. Kemudian mereka menggantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Kemudian digantikan pula dengan Abdullah bin Rawahah. Ya, Nabi SAW telah bersabda, kalau yang ni mati syahid, gantikan yang ni. Kalau yang ni mati syahid, ganti ni. Zaid bin Harisah mati syahid. Mereka lantik Ja'far bin Abi Talib untuk menggantikan. Ja'far pula ditebas kedua-dua tangannya sampai dipanggil dengan nama Ja'far At-Tayyar. Ini sejarah yang kita pelajari lah ya. Dan kemudian Ja'far pun membos nafas yang terakhir, mati syahid. Mereka melantik Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun mati syahid juga dalam perangan tersebut. Maka umat Islam, Nabi kata terpulang pada kamu untuk lantik. Mereka telah mengangkat Khalid Al-Walid yang baru masuk Islam pada masa itu. Maka khabar kematian ini sampai kepada keluarga Ja'far. Nabi SAW pergi kepada anak Ja'far bernama Abdullah, mengusap kepalanya. Itu sebab kita bila ada orang kematian anak, digalakkan untuk kita mendekati bagi kerakyat, bukan mengusap betul-betul pegang kepala ya. Nanti kalau 100 orang usap kepala budak tu tercabur rambutnya. Bukan setakat tu saja, makna beri kepadanya kerakyat, beri bantuan, kasih sayang kepadanya, cakap yang baik-baik. Jadi keluarga Nabi telah pun memberitahu, Nabi telah beritahu kepada keluarga yang merupakan adik-beradik kepada Ja'far ni, isna'u li ala Ja'far ta'aman fa innahum kad atahum syai'un. Ya, buatlah sesuatu untuk keluarga Ja'far kerana mereka telah ditimpa sesuatu. Maka dalam Islam dia anjurkan kepada kita bila mendengar kematian, kita kaum yang dekat ni, kaum keluarga, jiran sebagainya, menyediakan makanan untuk keluarga si mati supaya tidak menyusahkannya. Kerana menggembirakan orang yang dalam keadaan seperti ini adalah baik. Orang datang ziarah, maklumlah orang datang ziarah. Maka kita ni ambil take part dalam perkara ni untuk sediakan makanan, minuman supaya keluarga si mati tidak dibebankan. Ini dah dia kematian orang tersayang, dia pula kena masak. Masak tu bergantang-gantang pula. Betul. Jadi ini yang tidak kena. Dalam Islam diajar kita untuk meraihkan keluarga ni, kita yang punya tanggungjawab. Ya, saya lihat penduduk-penduduk di tempat-tempat yang bangi, ya, di tempat-tempat yang mulia, putrajaya seperti mereka sangat mengambil berat perkara semikian. Alhamdulillah, syukur. Ini satu amalan. Jadi dalam hidup bila melihat orang ditimpa musibah, doakan untuknya kebaikan. Ya, sampai orang sakit pun kita pergi ziarah, dia ajar Nabi untuk berkata la ba'sa tahurun insya-Allah.
Tak ada masalah, ia merupakan satu penghapusan dosa, pembersihan diri, penjernihan dan sebagainya. Ya, dulu kawan saya pun kena sakit seperti ini 2-3 hari, lepas tu terus sihat afiat. Contoh, janganlah cerita sebaliknya pula. Ya, jadi katakan yang baik-baik, kerana kata-kata kita merupakan salwa. Salwa ni makna satu berita gembira, tasliyah, motivasi kepada seseorang. Maknanya Ustaz, jangan kita bersangka buruk kepada orang yang ditimpa ujian tu. Sebenarnya orang yang ditimpa ujian tu, bak kata Ustaz tadi Ustaz, ini satu tanda kasih sayang Allah SWT kepada dia. Dan jangan pula cakap benda yang tak baik tu. Bak kata Ustaz ini kalau biasanya kalau penyakit macam ni 2 kali Jumaat je. Yang tu tak boleh Ustaz Itu tak boleh. Baik, kita ada pemanggil di talian bersama dengan Puan Rubizan daripada Kelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, silakan Kak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana bagi mereka ibu bapa lah yang punya anak OKU, kadang-kadang ketika dalam hati tu perasaan marah, kan masukkan ada perasaan penat dalam. Boleh ke dosa ke kiranya dia mengeluh? Kenapa aku? Itu je soalan saya. Okey, terima kasih banyak Puan Rubizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya orang yang terima ujian ni dia seorang je. Dia je yang faham macam mana susahnya menjaga anak kelainan upaya ni Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang mengeluh juga. Betul. Bukan senang tu saya. Betul. Macam mana tu Ustaz? Berat mata mandang, berat lagi bahu mikul. Betul lah ya. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan perempuan yang mendapat ujian berbagai-bagai bentuk di luar sana, ada satu hadis Nabi SAW iaitu Nabi SAW telah menyatakan sesiapa yang kematian anak lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahtasab, dia pun bersabar minta pahala pada Allah, maka Allah Taala akan berkata kepada para malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku itu wahai malaikat. Malaikat menjawab, wahai Tuhan, dia dapat ujian kematian anak, dia hanya memuji Engkau wahai Tuhan, dan dia mengucapkan wastarja hamidaka wastarja, dia mengucapkan ujian dalam apa berlaku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memuji Engkau wahai Tuhan. Maka Allah Taala lebih mengetahui tentang apa yang berlaku sebenarnya. Tapi nak cerita tentang kepemurahan, nikmat dan juga keluasan kasih sayang Allah. Lalu Allah telah bersabda Allah telah berfirman kepada malaikatnya, binakan untuk hamba-Ku sebuah rumah dalam syurga dan namakan untuknya mahligai itu sebagai Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini yang pertama. Yang kedua, ujian yang berat juga selain daripada yang puan tanyakan tadi, ujian kehilangan mata. Itu sebuah hadis Nabi SAW telah pun bersabda, sesiapa yang ditimpa fazahaba bi habibataihi, kedua matanya, kedua kekasihnya hilang. Kekasih yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah matanya. Mata ni benda yang paling kita sayanglah tuan-tuan. Kalau tak ada mata, hilang segala nikmat. Maka orang ni bersabar, bersyukur. Maka Allah berikan kepadanya awatuhumal jannah, aku gantikan untuknya syurga. Firman Allah dalam hadis kursi ini. Jadi balik kepada cerita ni, memang manusia punya kelemahan. Ada ketikanya timbul rasa kesedihan, kegelisahan, kebersalahan. Maka pada ketika itu hendaklah kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, astagfirullahalazim, aku ni berfikir jauh sangat, aku tak tahu apa di sisi Engkau ya Allah. Ya, kalau seseorang kita dibagi contoh oleh para ulama, kalau saya kata pada da'i duduk selesa macam ni kan, cuba da'i duduk kat lantai ni 5 minit je duduk sini, 5 minit. Lepas 5 minit ni saya bagi 5 juta, nak tak? Oh yo. Bukan 5,000, bukan 50,000, 5 juta, nak tak? Nikmat akhirat tu tidak ada bandingan tuan-tuan, tak boleh disamakan langsung. Jadi dunia yang pendek ini berapa panjang sekalipun kita lalui, ada 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tak, semuanya akan berakhir. Ya, jadi dalam apa sahaja perkara kalau berlaku runtunan kelemahan iman ini, tarik diri kita, tarik nafas, duduk dan fikirkan tentang nikmat Allah dan ucapkan banyak-banyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya apa? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, siapa yang ditimpa ujian, bayangkan anak yang OKU ni ujian sepanjang zaman, banyaklah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, kepada Engkau aku datang, kepada Engkau kami akan dikembalikan, ya Allah beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan untukku satu yang lebih baik daripadanya. Kalau kita pandang kepada kisah hadis ini berpandukan dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi, menceritakan bahawa ia berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitulah seorang daripada sahabat namanya Abu Salamah radhiyallahu anhu yang telah pun meninggal dunia syahid selepas perang Uhud. Maka isterinya telah diajar Nabi doa ini dan dia mengucapkan selalu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, daripada Engkau kami datang, daripada Engkau kami kembalikan. Berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni, iaitu kematian suamiku. Gantikan untuk aku satu lebih baik daripadanya. Dalam hatinya terfikir, ada tak lebih baik pada suaminya? Abu Salamah yang sangat soleh itu, Muslim. Tapi Allah telah menjawab, habis saja iddahnya, Nabi SAW telah meminangnya. Masya Allah. Siapa lebih tinggi, Nabi atau suaminya? Tentulah Nabi, tidak ada bandingan. Maka Nabi telah pun menjadi suaminya lepas kewafatan suami yang hebat itu. Maka dia naik pangkat daripada seorang sahabiah menjadi Ummul Mukminin. Masya Allah. Maka ibu yang dimuliakan Allah sekalian, apabila kalian merasa susah hati, doalah dengan doa ni ya. Kerana Allah pasti memberikan kita jalan keluar, Allah pasti akan beri gantian, Allah beri pada kita nikmat yang lebih besar insya-Allah. Tiba-tiba ada motor lalu pula kat studio ni Ustaz. Okey Ustaz, tadi kita nak sebutkan tentang bagaimana kita nak bina Baitul Hamdi. Betul Ustaz? Ya. Satu mahligai istimewa di syurga nanti. Dengan cara Ustaz beritahu tadi, pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan yang kedua kita bersabar di atas ujian tersebut. Baik Ustaz, sahabat kita ada pemanggil talian, boleh kita raikan Ustaz? Yes, kita bersama dengan Cik Ismail daripada Sungai Buloh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Datuk. Cik Ismail ada dekat mana tu? Dekat tepi jalan ke? Sekarang saya dekat Perak. Okey, silakan Cik Ismail. Okey, soalan saya bila tu, apakah perlu kita mencari hikmah setiap ujian penghapus dosa yang datang itu? Atau di sebaliknya kita reda sahaja kerana itulah besar pahala yang Allah Subhanahu Taala anugerahkan. Okey, itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, adakah setiap ujian kita kena cari hikmah dia ataupun reda je lah? Silakan Ustaz. Baik. Kita perlu faham tuan-tuan sekalian, redha ni tidaklah berhenti duduk tanpa buat apa-apa. Redha ni hati, tapi tindakan masih ada. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam banyak hadis, likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Contohnya orang itu sakit, dia redha. Tapi dia kena berusaha untuk dapatkan doktor untuk rawat. Redha dekat dalam ni. Redha dalam hati, tapi tindakan itu adalah merupakan pahala di sisi Allah Taala. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluh. Maka apa yang kita buat itu merupakan tindakan, action kita yang perlu dilakukan untuk dapat pahala di sisi Allah. Kerana merawat itu pun, contohnya orang ditimpa penyakit, merawat itu pun adalah satu ibadah. Selagi belum jumpa rawatannya, kita berusaha untuk keluarkan duit, pergi jumpa dengan orang dan sebagainya. Orang yang betul, bukan jumpa dengan benda-benda yang haram, khurafat dan sebagainya. Maka ia merupakan satu sa'i, satu usaha yang mendapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi jangan salah faham bahawa redha yang maksudkan duduk termenung dan tidak bertindak apa-apa, itu bukan nama redha. Itu tidak berusaha namanya. Redha adalah isu hati, tapi tindakan hendaklah dilakukan sesuai dengan sabda Nabi SAW menyuruh kita untuk mendapatkan rawatan bila ditimpa penyakit sebagai contohnya. Jadi kena faham betul-betul benda ni. Dan semua benda ni semua ada hikmahnya. Mana ada benda yang jadi tak ada hikmahnya. Biasa orang tua cakap macam tu Ustaz. Jadi mungkin betul juga apa yang mak-mak ayah-ayah kita sebut ni Ustaz, apa yang berlaku ni ada hikmah. Betul ke Ustaz? Memang segala-galanya memang ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab antara doa kita kalau sehati tuan-tuan, doa ni kena baca tau. Nabi SAW sabda bahawa doa ni siapa baca, nescaya Allah akan hilangkan semua stres daripada dirinya. Tapi panjang sikit, da'i. Dengar saya baca Okay. Nanti kita boleh amalkan sama. Saya nak kita boleh dapatkan. Baik, boleh, silakan. Nak rekod tu. Doa ni sangat penting. Doa ni sangat penting tuan-tuan. Ya, sekurang-kurangnya kita ucapkan la haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekurang-kurangnya. Yang kedua, kita amalkan Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nura huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Panjang lebih dari 10 laras. Kalau perempuan pula kita tukar Allahumma inni amatuk ibnu abdik bintu abdik bintu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmu adlun fiha qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak
samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa zaba hammi wa ghammi. Maksudnya, ya Allah, aku ni hanyalah merupakan hamba Engkau, hamba lelaki Engkau, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuanmu, ubun-ubunku dalam genggamanmu, tetap segala keputusanmu terhadapku, adil dan hikmah semua yang kau tetapkan, wahai Tuhan. Aku mohon kepadamu, wahai Tuhan, dengan nama-namamu yang sangat mulia, yang kau ajar kepada kami, yang kau turunkan dalam Quran itu, yang kau ajar kepada wali-walimu sahaja, yang orang biasa macam kami tidak mengetahuinya, ataupun kau simpan di sisimu kerana ketidaklayakan kami untuk mengetahuinya, wahai Tuhan. Supaya engkau menjadikan hati ini ibarat satu taman bunga yang indah. Hilangkan segala kekusutan, keributan, kegelisahan, kesedihan yang ada dalam hati ini. Dan ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan amalkan doa ni, tuan-tuan. Kalau setengah para ulama salah pula berkata kalau hati itu stres, susah, selalulah dengar atau baca surah Yusuf. Ya, boleh kita lihat dalam Safatul Tafasir sebagai contohnya, satu yang sampai daripada para ulama, diriwayatkan Mu'atta' al-Khurasani, berkata bahawa kalau susah hati baca surah Yusuf, kerana Nabi Yusuf antara Nabi yang sangat hebat ujiannya. Semua Nabi-Nabi Allah ni besar ujian mereka masing-masing. Nabi Yunus ditelan ikan, Nabi Ayub kena penyakit. Ya, sampai kita baca dalam Al-Quran, ini masana duru anta arhamur rahimin, betapa lamanya penyakit itu berlaku pada Nabi Allah ini. Kerana asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujian di sisi Allah para Nabi sebenarnya. Nabi. Selepas itu orang ikut jejak langkah para Nabi, dan orang yang mengikut jejak langkah orang mengikut Nabi SAW. Jadi ini dia yang perlu kita letakkan sebagai teras dalam kehidupan, supaya kita faham semuanya daripada Allah, dan kepadanya tempat kita merayu, minta, memohon waktu kita dalam kesusahan. Okey, baik para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, setiap ujian yang datang kepada kita adalah untuk meningkatkan darjat kita dan menghapuskan dosa kita. Baik, kita dah tamat dah di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Kita jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus kesetia anda bersama dengan kami dalam pengajian hadis pada hari ini berkaitan dengan ujian penghapus dosa. Setiap manusia akan diuji, dan inilah dia tanda Allah sayangkan orang yang diuji. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak raikan soalan di Facebook. Boleh saya kita raikan? Ya. Kita bersama dengan Intan Zurina. Soalannya, Ustaz, jika kita diuji dan kita redha dengannya, bermakna yang akan dihapuskan adalah dosa-dosa yang silam, atau kita akan dihalang dari melakukan dosa di masa hadapan? Dan yang kedua, dikatakan para Nabi dan Rasul ujian mereka lebih berat lagi, sedangkan mereka maksum. Mengapa mereka tetap diuji? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi Ustaz, dosa-dosa yang dihapuskan tu dosa yang dah pernah kita buat ataupun dihalang daripada melakukan dosa yang akan datang. Silakan Ustaz. Ada dua perkara di sini. Yang pertama sekali berkaitan dengan orang awam, manusia biasa. Yang kedua, para Nabi. Kalau kita lihat orang yang ditimpa ujian dalam kehidupan ini, kalangan manusia biasa, ada banyak hadis yang menunjukkan kepada keutamaan penyakit ataupun ujian yang berlaku untuk penghapusan dosa. Contohnya sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, iaitu Nabi SAW telah bersabda, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi khati'atun." Bahawa sabda Nabi SAW maksud, sentiasalah bala, ujian, musibah itu berlaku dalam kehidupan seseorang beriman, lelaki atau perempuan, sama ada pada hartanya, pada anak-anaknya, pada dirinya, sehingga dia berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan tidak membawa sebarang dosa, tidak ada beban lagi.
Jadi setiap dosa yang dilakukan di dunia dihapuskan oleh Allah dengan sebab ujian berdasarkan kepada hadis ini. Manakala para nabi pula diuji oleh Allah SWT kerana Allah menyayangi mereka. Ya, innallaha idza habba fulanan ibtala. Bila Allah mencintai seorang, Allah akan uji dia. Ibarat contoh Imam Ghazali kemukakan. Ya, dai orang muda barangkali kalau orang memiliki anak, maka seseorang yang memiliki anak, anaknya ada berapa orang? Katalah anaknya ada 5-6 orang. Maka dia tahu yang seorang ni memang bertanggungjawab. Barangkali dia bukan yang sulung, barangkali dia nombor 2 atau nombor 3. Ini memang bertanggungjawab. Kalau ayah mak pergi outstation, tak ada kat rumah, cakap dengan dia, tingkap, tutup, beres. Baju angkat, beres. Kunci, sliding semua, beres. Dia akan buat. Tapi kalau kita cakap yang lain, mungkin dia leka. Maka yang baik inilah yang akan mendapat tanggungjawab. Pasal tak? Betul. Ya? Maka dia akan disuruh. Nak tolong naik, dia kena panaskan nasi, dia kena hidang makanan, dia kena angkat baju, dia kena tutup pintu. Sebab bagi kat dia memang beres. Sebab dia boleh buat kerja. Sebab dia boleh buat kerja. Jadi begitulah Nabi-Nabi Allah SWT, mereka diberikan ujian yang hebat kerana mereka memang orang dekat dengan Allah SWT. Dan ingat ni ada satu hadis menyatakan bahawa wa inna ahadahum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bisarra. Dalam hadis sahih ini Nabi telah bersabda bahawa di kalangan orang-orang yang saleh ini, nabi-nabi dan juga para salihin, mereka mendapat ujian. Gembiranya mereka mendapat ujian itu sebagaimana seseorang kita mendapat satu nikmat. Wah, dapat ujian pun gembira. Allahu Akbar. Saya bagi contoh kisah. Seorang sahabat Nabi yang terkemuka namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ini merupakan sahabat Nabi yang paling ingat Quran. Ketika Nabi menjadi imam, Nabi dilupakan Allah SWT pada ayat tertentu supaya memberitahu kepada manusia bagaimana cara membetulkan sembahyang imam yang tersilap bacaan. Maka Ubay bin Ka'ab ini ingat. Maka dia telah menunjukkan kepada Nabi SAW. Dia ingat ayat itu. Dia boleh betulkan bacaan Nabi SAW. Bukan kerana nak menunjukkan Nabi lupa dan betul-betul lupa terus. Tidak. Tetapi Allah nak ajar sesuatu kepada umat bagaimana tindakan kita yang patut kita lakukan bila menghadapi situasi seperti itu. Ya, Ubay bin Ka'ab ini, untuk berkata tuan-tuan, seorang yang sentiasa sembahyang berjemaah dengan Nabi, menggantikan Nabi kalau Nabi tidak dapat jadi imam, antaranya adalah seorang yang paling hebat, seorang yang dianggap mufti pada zaman Nabi SAW dan orang bertanya kepadanya sedangkan Nabi masih hidup. Semua jihad dia menyertainya tanpa gagal. Tuan-tuan tahu tak, Ubay bin Ka'ab ini minta kepada Allah supaya diberikan kepadanya demam dan tidak hilang daripada dirinya. Allah. Maka dia demam daripada dia berdoa itu sampai hari wafatnya. Tapi dia tidak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah. Dia tak pernah tinggalkan jihad bersama Rasulullah. Kata anaknya, ketika kami mengebumikan jasad ayah, kami rasa badannya masih panas. Kerana dia belajar daripada Nabi satu hadis, la tasubbul humma. Jangan kamu mencela demam. Kerana demam itu menghapuskan dosa setiap orang beriman. Masya Allah. Tapi bukanlah maksud kita kena demam biar aja sampai anak itu mungkin kena penyakit yang lebih bahaya. Jangan ya. Tapi maksudnya ujian demam ini berlaku untuk penghapusan dosa. Kalau berlaku maka seperti yang diajar Nabi SAW dalam satu hadis, kalau orang dewasa macam kita kena demam sebelum pergi doktor, digalakkan untuk kita mandi sebelum subuh selama 3 hari betul-betul kan. Oh, mandi sebelum subuh. Mandi air yang direct daripada pipe. Ya, jangan mandi air panas, maknanya mandi pada bawah naik ke atas dalam perubatan Islam. Kemudian baca doa, ini sajalah petua diajar Nabi SAW bila kita berada dalam situasi demam. Ya Umma Mildam, in kunti amanti billahil azim fala tusaddi'i rasa wala tuntini fama wala tashrabi dama wa tahwali anni ila man ittakhadha Allah ilahan akhar. 3 hari mandi betul-betul seperti itu sebelum subuh dan baca doa ini, insya-Allah demam itu akan hilang kerana demam daripada api dan api disejukkan dengan air. Jadi kembali kepada kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ni tadi, dia minta kepada Allah supaya dia demam sepanjang hidupnya kerana setiap hari merupakan penghapusan terhadap dosa-dosanya. Sedangkan dia seorang yang sangat dimuliakan oleh Islam, disayangi oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah pun beranggapan seperti itu, takut terhadap dosa-dosa. Maknanya apa yang dilihatnya adalah pengampunan dosa tu memang cukup besar pada diri mereka, Ustaz. Ya. Baik, jadi sahabat kita ada nak tanya soalan, Ustaz, boleh kita raikan, Ustaz? Silakan. Siapa tu di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Tukinon, apa khabar? Baik, Iman, saya Tukinon Silakan. Persoalannya macam ini Ustaz dan Dai. Ujian ni dilakukan ataupun Allah Taala uji kita ni semasa kita senang ke, semasa kita susah ke, semasa kita baik ke, semasa kita sahih. Baik. Jadi saya minta penjelasan Ustaz. Maknanya uji itu kita kira bila. Maknanya kalau nak uji, bila masa dia akan uji kita. Itu saja soalannya pagi ini Ustaz dan Dai. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian ni datang Ustaz, tak kira bagaimana keadaan kita. Sama ada senang ataupun susah, sakit ataupun sihat, tua ataupun muda Ustaz. Adakah benda ni betul Ustaz? Seorang tabi'in yang terkemuka namanya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Beliau ni seorang yang hakim, yang bijaksana, yang warak, yang saleh. Siapa tak kenal bapanya merupakan Az-Zubair bin Awam, ibunya pula Asma binti Abi Bakar. Makciknya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang terkemuka itu. Maka Urwah ni dalam hidupnya banyak ujian berlaku pada beliau. Dia seorang yang sangat saleh. Beliau ada harta, dia ada kebun yang enak, kurmanya, ada air mengalir di Madinah dalam kebun tersebut, dipagar kurmanya. Tetapi bila melihat pada musim buah-buahan datang, anak-anak orang miskin minta, maka dibuka pagarnya. Makanlah nak, ambillah apa yang kamu nak. Jangan rusakkan pokok pakcik sudah. Okay. Jarang kita nak begitu dai kalau ada pokok durian buka rosak jahanam nanti. Kena pandai-pandailah, kena bijaksana. Urwah bin Az-Zubair satu hari pergi menziarahi khalifah Islam pada masa itu namanya Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Damsyik dengan Madinah ni jaraknya lebih kurang dalam berapa ratus kilometer jauh 1000 lebih Ustaz jauh. Maka Urwah ni sampai dekat Damsyik, Dimashq. Tiba-tiba kakinya menjadi sakit yang amat sangat. Maka khalifah pun, tapi kita kena ingat sebelum tu bahawa keluarga Urwah ni, abangnya sendiri merupakan Abdullah bin Az-Zubair, pernah berperang dengan keluarga Walid bin Abdul Malik ni sampai abangnya dibunuh di Mekah. Tapi punya besarnya hati orang beriman, tak pernah ada dendam pada sesiapa pun. Lapang hatinya seluas dunia. Maka beliau pergi ziarah raja seperti kelaziman orang-orang alim, orang saleh untuk menasihati. Saya orang biasa, saya nak bagi pandangan. Kalau pandangan ini bagus. Jadi ahli politik pun begitu juga. Jangan masa pilihan raya je kita sibuk raikan orang. Lepas raya, alhamdulillah wajalan. Tak betul tu. Wajalan Ustaz? Wajalan. Jadi, Urwah bin Az-Zubair ni pergi menziarahi khalifah. Tiba-tiba kakinya sakit yang amat sangat. Khalifah pun bawa datang tabib yang paling mahir untuk lihat. Dan akhirnya buat keputusan tak ada pilihan melainkan dikerat kakinya itu. Kerana penyakit itu bahaya. Barangkali seperti kencing manis. Takut melarat. Dipotong kakinya. Maka ketika nak dipotong, kata kepadanya, kamu kena minum arak supaya hilangkan, dia itulah bius zaman dahulu. Dia kata tidak, Allah tidak menurunkan rawatan dengan benda-benda halal. Maka bagaimana caranya? Celup je kaki itu dalam minyak yang panas, dia hanya bertakbir, bertahlil, bertahmid. Sedikit pun tak ada mengeluh daripada dia. Sedangkan kakinya dikerat hidup-hidup. Allahu Akbar. Belum pun habis cerita kakinya dikerat itu, tiba-tiba anak lakinya menemaninya dari Madinah itu, budak laki itu ditendang oleh kuda raja yang masih liar. Mungkin budak-budak ni pergi tengok kuda dalam kandang, dia sepak, mati anak itu. Allah. Mati. Maka dia khabarkan kepadanya, belum pun hilang sakit kakinya itu, dia berkata, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kaki hilang, dia berkata, Allah beri pada aku 4 anggota, ambil 1 tinggal 3. Anak-anak aku ada 7 orang, Allah ambil 1 tinggal 6. Alhamdulillah, syukur. Sikit pun tidak ada rasa gusar, gelisah, menangis, sedih dalam diri ini. Allah redha yang luar biasa pada orang seperti ini. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita, nak ulas apa yang disebut tadi. Memang ujian ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan ujian itu matlamat di sebaliknya penghapusan dosa, peninggian darjat. Kerana kita bukannya para Nabi yang maksum. Okey, Ustaz. Maknanya tanda Allah sayang kita iaitu dengan cara Allah bagi pinjam dan Allah mungkin ambil semula di kemudian hari. Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Setiap ujian datang untuk mengajar kita erti
bersyukur dalam kehidupan. Macam Ustaz sebut tadilah, mungkin Allah uji potong sebelah kaki, tapi syukurnya masih ada tangan, masih ada kaki lagi sebelah. Allah ambil seorang anak, syukurnya masih ada lagi 6 orang anak. Betul Ustaz? Ya. Baik, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Adakah sekecil-kecil ujian itu juga boleh menjadi penghapus kepada sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apatah lagi jika kita bersabar, redha, bertaubat serta bersyukur ketika menyedari bahawa Allah SWT telah menjentik hati kita melalui sesuatu ujian itu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mungkin ini titik permulaan perubahan dalam kehidupan Ustaz. Jawapannya ada pada firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Tuan-tuan dengar baik bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, setiap bencana yang menimpa kamu, sama diri kamu sendiri ataupun keluarga kamu ataupun harta kamu, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Maknanya telah ditulis di sisi Allah sebelum ia berlaku. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput daripada kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan olehnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu sebab dalam hidup ni Allah beri pada kita ujian. Kalau tidak kerana perkara laula thalath lama ta'ta al-insanu ra'sah. Kalau tidak 3 perkara, manusia ni tidak akan tunduk dirinya. Akan jalan hidungnya ke langit saja. Sombong. Iaitu yang pertama, sakit, maka dia ingat Allah. Yang kedua, kefakiran. Bila timpa kemiskinan, dia pun kembali kepada Allah. Yang ketiga, timpa kematian. Pergilah dia ke kubur untuk merenungi nasibnya, juga akan berlaku sedemikian sebagaimana yang dikuburkan itu. Jadi tuan-tuan, apa yang telah berlaku semuanya dalam ilmu Allah, semuanya dalam ketetapan Allah, kita tak boleh nak reverse ke belakang. Itu sebab kita tidak diberikan satu nikmat lebih besar daripada nikmat redha. Ya, tuan-tuan, bila Allah puji para sahabat itu, mereka dinobatkan dengan pangkat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Menariknya ayat ini, Da'i Aiman dan juga para penonton sekalian, setiap kali bila cerita tentang satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya beriman, Allah sebut Allah yang bagi dahulu. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah tidak kata Allah akan gantikan umat yang degil dengan umat yang lebih baik. Itu umat lebih baik itu cinta pada Allah, Allah cinta padanya, tak. Allah sebut Allah cinta kepadanya, lalu dia cinta kepada Allah. Rupa-rupanya kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ni tuan-tuan, bukan usaha kita, sebenarnya Allah yang tetapkan. Semuanya dari ilmu Allah. Jadi kita jangan risau, tak lagi risau. Ya, sebagaimana kalau seseorang isteri, bila suaminya belikan rumah, suaminya sediakan apa kemudahan untuknya, rasa lapang hati, redha, alhamdulillah, syukur. Ini yang kita dapat, alhamdulillah, syukur. Kalau suami boleh buat begitu, Allah jauh lebih baik daripada apa ketetapannya, tuan-tuan. Walaupun kita sukar nak kena pergi hospital selalu, walaupun kita, ya, kalau kita pergi ziarah di hospital-hospital besar, ya, macam SKL, tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergilah, musim bukan pandemik lah, pergi ziarah sebagai contohnya buat anak kanak-kanak. Ada kanak-kanak situ berbulan-bulan. Ada ibu bapa yang telah menemani anak-anaknya bertahun-tahun kat situ. Barulah kita rasa, ya, dalam hidup ini nikmat yang Allah beri pada kita terlalu banyak. Diambil sedikit, ada orang yang lebih parah daripada kita dalam mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidup. Ya, jadi bila balik kepada apa yang dimaksudkan kat sini, bahawa memang segala ujian yang berlaku itu untuk menghapuskan dosa, dan hendaklah kita sedar Allah Taala yang Maha Berkuasa mencatur kehidupan kita, semuanya dah ada dalam qada dan qadarnya. Maka itu sebab antara doa yang paling banyak kita kena amalkan, tuan-tuan, seperti Nabi anjurkan, ya, iaitu Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Apakah maksud doa ini? Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang. Tenang. Tu'minu biliqa'ik, beriman bahawa aku akan bertemu denganmu. Tarda biqada'ik, ridha dengan apa jua yang kau tetapkan pada aku. Dan yang terakhir sekali, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik.
dan aku redha apa sahaja yang kau beri kepada aku. Itu sebab kata Imam Ghazali, tuan-tuan, kita dalam hidup ni jangan terlalu melihat kemewahan yang orang alami. Kerana ia akan menjentik hati kita dalam istilah di muka kat sini. Lalu kita rasa kita tidak puas. Kita dah pakai kereta apa sebagai contoh, satu jenis kereta lah, katalah kereta Proton. Kita tengok orang yang pakai kereta Honda, kereta Toyota yang lebih mahal, kita rasa macam kenapalah aku tak macam dia, ya. Kita mampu beli sebuah rumah apartmen, alhamdulillah, syukur. Dapat berteduh di panas hujan. Tiba-tiba kita melihat orang kaya memiliki rumah banglo. Yang rumahnya ada berapa orang maid, helper. Maka hati kita berserabut, bersarang padanya, segala rasa tidak reda. Kan? Kita nak terbang mana-mana tak mampu, kita hanya boleh menaiki kereta atau naik bas. Tapi kita melihat orang terbang naik business class. Yang ceritakan tentang kejayaannya, kehebatannya, membeli itu ikut tidak berkira-kira. Maka hati kita makin hari makin tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu sebab, tuan-tuan, dalam falsafah hidup, jangan lihat pada orang yang kurang daripada kamu. Ya, dalam buku 7 Habits sebagai contohnya, dipopularkan. Sebenarnya ini bukan kata-kata beliau, ini kata-kata Nabi kita 1400 tahun lalu. Bukan kata-kata pakar motivasi itu kata-kata Nabi kita SAW. Yang kita banggakan. Ada orang mengatakan ni kata-kata pakar motivasi itu, ini dan sebagainya. Bukan itu kata-kata Nabi kita, tahu tak? Unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdadu alla tazaru ni'amallahi alaikum. Hadis Tirmizi, Nabi bersabda, jangan duk lihat orang yang lebih daripada kamu dalam bab kebendaan semata-mata. Sebaliknya, lihatlah orang yang kurang daripada kamu dalam kebendaan, supaya kamu tidak mempelecehkan nikmat yang Allah beri pada kamu. Bila kita tengok orang yang hidupnya senang, kita rasa kita susah. Cuba lihat orang yang sakit, cuba lihat orang yang miskin, cuba lihat orang yang kurang daripada kita. Barulah kita rasa, ya Allah, syukurnya nikmat, alhamdulillah, Allah beri pada aku macam-macam dah rupanya. Maka, tuan-tuan, betulkan balik semula direction kita, GPS kita betulkan balik semula. Jangan duk melihat, ni nama dia, kata Imam Ghazali, kita ni terlalu sibuk dengan benda-benda yang tidak perlu. Ya, al-ikthar min fudul al-asya. Kita sibuk ambil tahu benda yang tak perlu, sibuk melihat orang yang tidak perlu. Ni dunia media sosial yang merupakan fitnah besar dalam kehidupan kita pada hari ini kalau tak disukat dengan betul. Ya, maka kita akan melihat orang entah mana-mana, melihat orang yang kita tidak kenal kehidupannya, kita menjadikan kiblat yang salah dalam hidup kita. Ya, sepatutnya ia mendekatkan diri kita kepada Allah, mencari ilmu, cari orang yang beriman, dengar tentang Al-Quran dan hadis tafsirannya, maka hati kita subur, berputik dengan kebaikan, redha dan sebagainya. Tapi bila kita terlalu melihat benda yang bersifat kebendaan, inilah jadi kepada sebahagian daripada kita minta pada Allah perlindungan daripada penyakit ini. Maknanya tengok orang yang lebih susah daripada kita menjadikan kita lebih bersyukur. Baik, Ustaz, kita ada soalan di Facebook. Last ni, Ustaz, boleh kita raikan? Ya, insya-Allah. Bersama dengan Sahziatus Siddiq, bagaimana bentuk dosa yang dihapuskan tersebut? Apakah dosa seorang dengan Allah dan sesama manusia akan terhapus jua setelah pelbagai ujian hidup yang ditempuh dan dia bersabar ikhlas dengan ujian tersebut? Bagaimana, Ustaz? Kata para ulama panduan kepada hadis ini, wa ma yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Dia berjumpa dengan Allah, dosa-dosa yang dihapuskan itu dosa-dosa dengan Allah. Dosa lambat bangun subuh sebagai contohnya. Ya, dosa sebagai contohnya dosa yang berkaitan dengan Allah SWT. Ya, tentang bacaan yang dalam Quran, dalam sembahyang yang tidak diperbetulkan. Ya, benda-benda yang berkaitan dia hubungan dia dengan Allah. Tetapi apa-apa yang bersangkutan dengan manusia wajib diselesaikan dengan manusia. Mesti diselesaikan manusia. Jangan kita beranggapan bahawa dengan sebab penyakit yang berlaku ni menghapuskan dosa kita dengan manusia sekali. Tidak. Dengan manusia kena selesaikan. Contohnya apa? Berhutang dengan orang, selesaikan. Contohnya kita menganiaya orang, angkat ke penganiayaan itu dan kembalikan haknya. Ya, maka perlu kita sedar dalam hidup ini, hak dengan Allah lain daripada hak dengan manusia. Walaupun ada hadis mengatakan wa dainullahi ahaqqu bil qada', hak dengan Allah itu lebih wajib ditunaikan, tetapi dalam setengah keadaan dengan sebab Allah Taala punya Maha Pengampun, Penyayang, dan ujian berlaku ini dihapuskan, tapi dengan manusia belum tentu lagi, mesti kita merujuk kepadanya balik semula. Okey, terima kasih Fadil Ustaz atas penjelasan yang cukup rapi berkaitan dengan ujian dalam kehidupan kita. Baik, Ustaz, sebagai penutup kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Dipersilakan, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi indak
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلنا شأننا كل لا إله إلا أنت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخرج لنا خيرا منها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أكثر مالنا ولدنا وسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sabar merupakan satu perkara yang mengajar kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita berakhir di sini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan esok para penonton ingat temu janji kita bersama dengan sahabat saya moderator Dai Hakim dan juga panel Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi Rozali dalam perbincangan fiqh rawatan alternatif. Jangan ke mana-mana, esok kita jumpa. Baik, saya Daiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ujian adalah satu perkara untuk kita sabar, syukur dan penghapus dosa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.